Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum kepada follower dan penonton Impiana. Hari ini kita berdua sangat nak bercerita pasal teknologi terbaru dalam berkebun. Memang ramai dah pernah dengar atau mungkin ada yang tak pernah dengar pasal aquaponik ni. Tapi aquaponik ni saya sendiri pun yang ada yang kita nak bincang ni pun saya tak pernah tengok lagi tau. So saya nak jemput Mami Mai untuk terangkan apa konsep aquaponik yang dia nak bawa kat kita. Tapi sebelum tu Mama Mai, boleh tak perkenalkan diri dulu? Okey, boleh. Assalamualaikum. Terima kasih Impiana sebab menjemput Mami Mai. Lepas tu terima kasih juga Puan Nur Salihan sebab jemput dan sudi menunggu-nunggu kan acara ni. Sangat susah nak bertemu, nak duduk kan. So okey, sebelum kita mula, Mami Mai nak introduce. Okey, saya ni sebelum ni tak pernah kenal. Saya tak pernah kenal apa itu pertanian, apa itu berkebun ke apa semua, tak tahu langsung. Saya daripada background kerja, buat seni bina bangunan semua tu tahu. Okey, lepas tu bila saya dah habis belajar dulu arkitektur tu, saya buka bisnes sendiri dalam bidang animasi. Saya supply program kartun saya supply dekat RTM, Telekom Malaysia, Indonesia, Lebanon, Canada. Saya pergi ke semua international. So saya punya movement daripada lokal dan juga international tu saya disupport oleh banyak jabatan-jabatan kerajaan. Kalau pergi international disupport by Matrade. So dia bagi saya anugerah usahawan wanita selama 3 tahun berturut-turut untuk travel dan jual kita punya tadi. Jadi daripada situ bermulanya macam mana pula jawab benar lari kan? Kita buat punya program. Kita nak tahu cerita untuk konten cerita terbaru, kita nak buat pasal alam sekitar yang boleh memberi manfaat kepada kanak-kanak. Jadi sebab Mami Mai buat kartun kan, so kita pun searching dalam internet, jumpalah pasal aquaponics. Dan jadi macam aquaponics macam menarik je kan, sebab kalau benda alam sekitar, tanam-tanam pokok, lepas tu tanam macam biasa, macam alamak pakai tanah macam tu tak fancy lah, macam tak menarik lah kan, tak kena dengan jiwa. Bila kita tengok dengan aquaponik tu, ini teknologi ni, ini sains ni, ini macam sangat mencabar, sangat interesting macam tu. Lepas tu bila search dekat Malaysia, langsung tak ada lagi information so much about aquaponics. Ada grup-grup aquaponik, everything apa semua kan, tapi semua dia tu tak ada pun yang macam apa ni tahu ataupun buat secara besar-besaran. Semua secara hobi-hobi macam try error and there, jadi tak jadi. So jadi macam okey, mungkin macam ni lah kot permulaan. So itulah lebih kurang. Jadi bila kita buat tu, kita sebelum buat kaji dululah macam memang because I'm from daripada usahawan. Memang seorang yang minat berniaga kan. Jadi bila buat aquaponik ni kita carilah cara apa tujuan buat, apa boleh dikembangkan, everything pun semua. But for me of course lah tak rasa fun lah kalau buat sekadar hobi because dia kurang mencapai kalau sekadar hobi-hobi tu kan. So itulah permulaan jenis Mami Mai ni. Itu semua bermula pada 2017. 2017 dah lama. Dah lama dah. Sedikit sebanyak. Puan tak dengar suara. Itu dengar sekarang? Okey, dengar. So itulah sedikit sebanyak pasal permulaan jenis daripada seorang yang tak tahu langsung pasal bercucuk tanam, tak pernah tanam apa-apa pun, waimah tauge pun saya tak pernah tanam. Tapi bila dah jumpa dengan aquaponik ni kan, macam-macam pula menjadi ya Allah, dia dah macam jadi hutan belantara, macam-macam jadi. Lepas tu dia banyak kaedah kan, dia ada kaedah palang, kaedah barrel, kaedah raft, rakit dan power yang macam nampak kat belakang kita ni kan. Jadi dah hutan belantara, keluar pula pokok gebu-gebas, everything pun semua. Lagi geram-geram. Kita tak boleh buat hobi lah. Cakap kan kita kena go further. Kita nampak pula
ni masih belum berkembang, tak ada orang tahu everything semua. So we know that this going to be memang sangat besar dia punya potential dia tu. Betul. So itulah pengenalan Mami Mai macam mana terjerumus. Tadi macam Puan cakap tadi macam-macam cara. Maksudnya ada yang jenis bertingkat lah, ada jenis macam saya pernah tengok yang saya tahu dalam besen, dalam gutter rumah tu. Tu yang saya pernah tengok. Tapi yang sistem yang Mami Mai pakai ni saya tak pernah tengok lagi. So ada tak apa-apa yang nak share pasal sistem yang Mami Mai bawa? Okey, rasanya ada bagi masa sikit kat saya kot sebab saya ada beberapa slide perkongsian. Jadi sebelum kita nak jump into kepada apakah jenis aquaponik ini semua, baik rasanya kita kenali dulu apa itu aquaponik. Kalau tak nanti kan cakap langkah-langkah tajuk. Langkah bendul. Satu benda pun macam tak jadi, tak faham dengan jelas kan. So kita kena ikut step dia untuk faham satu persatu bagi mudah orang faham. Kalau macam Mami Mai dulu macam itulah, langkah sana, jumping here and there, langgar dinding apa semua sebab tak ada orang yang nak tunjuk kan. So try and error je. Ala-ala dah jemput Mami Mai ni, baik kita macam ikut step yang sepatutnya lah, satu persatu kita tengok kan. Itu barulah kita share pasal apa teknik aquaponik sebab itu dah tahu dah tu. Ya betul. Okey. So boleh benarkan Mami Mai untuk share slide sikit lah. Tak sabar ni nak tengok ni. Alright, so kita tengok slide lebih jelas kot kan, boleh lebih faham. Okey, kalau tak nampak, tak dengar ke apa-apa, bagi tahu je stop kan. Okey. Nanti kalau saya dah bercakap ni macam kereta api bombam. Sebab dah biasa. Sebelum tu, kalau semua nak tahu Mami Mai ni dah biasa buat bengkel, sebab itu nampak pro lah. So kalau macam Impiana sendiri pun ada arrange satu bengkel dengan Mami Mai yang akan berlangsung mungkin dalam bulan depan. So siapa yang nak join boleh klik link, nanti saya akan letak kat caption, boleh register lah. So nanti Mami Mai pun sendiri ada bengkel. So nanti nanti kita tengok kemudian. So kita teruskan yang ni dulu. Kita tengok bengkel basic, dan lepas tu barulah nak teruskan lebih jauh ke, nak bengkel yang seterusnya. Lepas tu nak visit sebab sekarang kan PKP dah diperlonggarkan sikit, dah tak ada dah, orang dah boleh melawat. Dah boleh. Semua, kan? Macam dulu memang offer secara online sepenuhnya, kita sangat strict. Kuranglah terima pelawat dekat farm kita. Tapi macam sekarang ni we still giving online punya bengkel sebab apa? Dia punya jangkauan tu lebih jauh. Kalau tak orang Selangor je boleh datang kelas ke ataupun Terhad kan. Ni Sabah Sarawak pun ramai yang join Mami Mai untuk kelas. Jadi kita maintain, lagipun orang pun dah macam terbiasa kan dengan budaya baru. Normal baru tu udah online kelas. Jadi kita maintainkan kelas tu. At the certain siapa yang nak faham lebih lanjut boleh provide dekat Kelang saja, teknik Kelang. Okey, ini kita punya cerita. Alright, sekarang ni mungkin orang ramai tertanya-tanya, nak buat aquaponik ni siapa, apa requirement dia? Apa aquaponik itu sebenarnya? Siapa yang boleh buat, siapa yang sesuai boleh buat. So aquaponik ni sebenarnya siapa saja yang ada desire untuk grow your own organic food. Tak kisahlah sama ada to serve yourself, your family, ataupun nak jual kepada komuniti setempat ke mana-mana, tak kisah. So itu saja yang diperlukan. And siapa-siapa yang kira kalau macam bengkel Mami Mai buat, simple bagi sesiapa yang memang interested in gardening, lepas nak grow fish, lepas tu siapa-siapa yang interested dengan food. Basic tak? Simple tak dia punya requirement tu? Sangat simple. So saya tadi siapa yang tak nak kan? Kan itu keperluan asas kita. So tadi saya dah perkenalkan diri saya sedikit sebanyak apa semua kan. Dah tahu lah, kalau nak tahu lebih lanjut, nak berkenal lebih mesra, jom sembang, datang dekat join lah Mami Mai. Kalau tak habis kita bincang hari ni kan. Betul. So ini kita punya laju-laju lah. Saya nak pergi laju-laju sebab takut nanti kan kalau dah cerita panjang lebar, mungkin lepas ni pula
overrun. Impiana pun ada program lain. So saya nak introducekan apa yang kita buat. Kita sebenarnya adalah satu grup, satu company yang memang membantu petani. Petani bandar ke, ataupun komuniti, ataupun individu untuk bertani semudah ABC ni. Cara ABC semudah 1, 2, 3. And then if do commercial properly, can make 5 times more money than conventional farming. Lepas tu dengan konsep yang interesting pula, iaitu konsep 4T, tanam, ternak, tinggal dan juga tuai. Selama ni 3T saja. Tanam, tinggal, tuai. Sekarang ada ternak. Sekarang saya 4 lebih sebab ada ikan. Kan? 3T tu hydroponics. So okay, kita punya peranan pula. Kita punya peranan bagi menjayakan this aquaponik ni dekat Malaysia, ataupun memang saya punya vision sangat jauh seluruh dunia lah. Of course we want to jangkau ke negara luar, but we have to set foot dekat Malaysia dulu. So dengan pengalaman yang Mami Mai ada ni dan juga pengetahuan bertani kaedah aquaponics, not only aquaponics but bioponics. Tapi bioponics saya tak nak sentuh dulu, kejap lagi kan mabuk. Mami Mai ni banyak simpan nanti orang tak nak join kelas. Ada bioponik, ada juga. We got both, tapi saya akan cerita pasal aquaponics sahaja. So kita memang membantu dengan membekalkan peralatan, bagi latihan atau juga bengkel lah, dan khidmat nasihat untuk siapa saja yang nak laksanakan pertanian moden ni, sama ada nak makan sendiri ataupun nak jual kan. So itu role kami. Jadi kalau rasa nak buat aquaponik, alamak aku tak tahu lah nak cari siapa ni apa semua kan, feel free to contact Mami Mai. Kita ada tim kita ada engineer, kita ada tim expert in perikanan, pertanian, and then juga pemasaran. So itu tim kita. So kita orang juga bertindak sebagai pengedar. Kita buat promosi serta jualan hasil ternakan dan juga by product. Maksudnya by product tu daripada ikan, nak buat nuggets ke, nak buat nak buat mie ikan ke, ataupun sayuran tu nak buat powder ke, nak buat smoothie ke, nak buat popsicle ke, nak buat mie veggie macam-macam. So kita ada sediakan platform untuk jualan. For right now Mami Mai bekerjasama dengan Asia Fresh. GrabMart pun dalam perbincangan untuk tujuan pengedaran. Hasil dari aquaponik ni tadi. Hasil daripada kebun aquaponik Mami Mai and juga grower-grower yang lain yang beli sistem aquaponik Mami Mai. Sebab kita ada seluruh Selangor sekarang ni, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Gombak, Sijangkang, Puchong, kita ada sistem kita. So all those people is Mami Mai punya mentor-mentee grower. Jadi kalau diorang tak ada tempat, tak ada ruang nak jual, kita jump in untuk bantu. Tapi kena ikut SOP cara Mami Mai lah, sebab Mami Mai memang ada online shop, kita ada brand kita kan. So itu to make this aquaponik ni supaya boleh betul-betul sustainable. Bukan sekadar cakap-cakap je sekarang, short sekarang, esok-esok bila dah tak ada. So we have to make sekali harvest je. Complete cycle. Tadi pun ada orang contact saya, dia cakap saya dah cuba buat tapi hidroponik sekali je saya tanam, lepas tu saya dah tak tanam. Saya cakap so kita tak hangat betul. Kita tak nak jadi macam gitu kan. So sekarang ni kita pergi kepada seterusnya pengenalan aquaponik. But before pengenalan aquaponik ni, before pengenalan, biasanya bengkel yang saya buat, saya akan pecahkan. Pengenalan ni basic sebab kita aquaponik ni sangat luas. Tak boleh jam-jam, kena satu subjek demi satu subjek. Apa yang saya kongsikan sekarang dengan orang ramai adalah basic dulu sebab kita masih baru nak bertapak. Jadi kelas saya yang saya share, kita ada bagikan kepada 3 chapter. Chapter pertama pengenalan. Ni baru nak berkenalan ya ni. Dia dah baru nak apa? Merisik-risik. Kenal je dulu. Chapter kedua, bagaimana nak mula? Baru bagaimana nak mula. Chapter ketiga, nak DIY atau nak jadi high class grower and peluang dalam aquaponics. Itu chapter ketiga saya. Jadi hari ni kita tak pergi sana, nanti kan tak nyempat. Jangan simpan. So, kita bagi pengenalan sahaja kan. So dalam training saya juga saya bagi bonus macam mana nak buat management
dekat kebun aquaponik. Sebab jangan fikir ada sistem lepas tu ada tanam aku dah tak tahu nak buat apa. Tak boleh macam tu, kena ada management dia. So ada pula bonus dekat dalam tu. Kalau kita tak ada masuk kelas, kalau Mami Mai tak ada experience ni, tak ada siapa bagi tahu dulu-dulu. Tak tahu apa-apa pun. Jadi apa-apa kena kat kebun tu, kalau serangan-serangga terus spray reset. Nak gelak kalau teringat balik kisah tu kan. So belajar daripada experience Mami Mai, jangan belajar daripada jangan langgar dinding. Cari YouTube pun susah sebab dia orang macam berubah cerita. Kita pun tak nak buang masa, kita nak mulakan sharing aquaponik pengenalan kita ni hari ni. Macam mana nak menanam sayuran dan membela ikan, kaedah aquaponik bersama Mami Mai guna sistem Aquarius. So itu sistem yang saya gunakan. So sebelum tu kita pergi dulu kepada ini dah lebih kita undur sikit ke belakang. Saya nak bagi tahu macam mana kalau saya bagi tahu semua orang kita boleh tanam pelbagai jenis sayuran dengan hanya gunakan sisa buangan daripada ikan. Bunyi macam dan ikan tu pula bukan ikan comel-comel, bukan ikan hiasan. Ikan tu juga kita boleh makan. Ikan tilapia merah, jetperch, ikan keli dan banyak lagi lah jenis-jenis ikan yang mahal-mahal tu, everything pun semua. Tapi macam-macam akan ada kaedah dia kalau kita pergi mana-mana ikan kan. So ini adalah bertani kaedah aquaponik yang bagi tahu ni. Jimat air, mesra alam sekitar. Lepas tu yang penting, yang sangat penting, 100% organik, beyond organik, dan sangat menyeronokkan untuk tanam sayur, lepas tu bela ikan bersama-sama dalam satu pusingan. Mami Mai nak tanya. Tadi Mami kata pakai sisa buangan ikan saja kan. Sayur yang terhasil pun yang besar-besar yang saya tengok kat FB tu memang sedut baja daripada sisa ikan je lah. Dia bukan 100%. Baja ikan sedut daripada buangan ikan tu, dia akan supply 70% lebih kurang, 60 hingga 70% keperluan tanaman. Sebab makanan ikan makan pellet ikan. Pellet ikan tu ada nutrients untuk ikan. Dia bukan nutrients untuk tanaman. Faham? Jadi apa yang missing daripada makanan ikan yang tidak cukup untuk disampaikan dekat sayur-sayuran tu, itu yang kita perlu top up. Jadi 30%, 40 hingga 30% sahaja yang kita perlukan untuk top up. Jadikan sayur gebu-gebas macam sayur saya tu. Macam yang gambar ni bukan gambar cari kat Google kan. Ini memang bukan, ini gambar sayur saya sendiri. Sebab kalau yang buat kopi kat luar kan, sayur dia macam model-model. Kurus-kurus je kan. Lepas kuning-kuning macam kulit mak saleh je sayur-sayur dia orang. Sebab konsep tu tadi. Dia fikir, bila pergi dekat YouTube, dia orang bagi tahu, pakai buangan sisa ikan je. Jadi gunalah semata-mata. Dia tak melihat semula apa konten dalam makanan ikan. So itu sebab ramai orang tanya Mami Mai, kenapa saya Mami Mai ni gebu-gebas? Kan? So dia macam panjang nak sembang lah. So itulah konsep dia sebenarnya. So tadi dah bunyi macam seronok kan. Lepas tu yang lagi best pula, dalam aquaponik ni tak ada apa yang akan dibuang. Semua akan di-recycle balik. Kalau follow saya punya page My Aquaponics Farm, saya memang ada sayur-sayur yang rosak apa tu kan, saya gunting-gunting, hancurkan, letak dekat dalam kolam ikan tu, ikan makan. Sangat sihat untuk diorang. Jadi recycle. Lepas tu sludge ikan ataupun sisa makanan ikan yang tak habis diproses, kita akan buat backwash. Backwash tu kita boleh collect pula yang tu. Itu tu kalau diproses balik boleh digunakan baja untuk tanaman konvensional. Tak ada benda buang. Semua guna. Lepas tu kita dah tak ada lagi nak sakit tulang belakang kan, nak berkebun bongkok-bongkok dalam keadaan tak selesa kan. So kita dalam keadaan yang sangat seksi dan gorgeous pun boleh nak berkebun dalam aquaponik system ni gitu. Tak ada kotor-kotor jari lah. Ya gitu kan. Tapi kalau macam kena panas tu nak kena biasakan lah, sebab kita ni negara Malaysia ni kan ada panas sikit. Kalau nak sejuk,
ada sistem. Macam sistem Mami Mai, extend size commercial big one, itu memang kita dropkan suhu dah macam dekat Cameron Highland. Oh, itu syok lah tu. Tapi sebab itu memang kita target memang really pengeluaran komersial. Jadi kita worth to invest, letak segala teknologi dekat dalam. Kalau yang kecil-kecil tu takkanlah kot kan, nanti kan teknologi bagian arah apa semua dah mahal, saya pengeluaran sikit, so kita kena justify kan. So kita dah tahu pasal apa itu aquaponik. So selain daripada itu juga, sekarang ni memang banyak cerita di luar sana sama ada nak buat DIY ataupun nak beli sistem. Nak DIY atau nak beli sistem. So ramai dalam kepala, mungkin siapa yang menonton pun mungkin akan terfikir, aku nak buat DIY. So there is story about you should follow choose DIY ataupun beli yang dah proven. Kan kadang-kadang orang fikir juga nak beli dah proven ni mahal lah pula duitnya, tak ada gini-gini. So macam mana cara nak mencari bantuan untuk beli sistem yang kononnya mahal sebab dah proven. So semua tu ada perkongsian, tapi macam hari ni saya sentuh sikit-sikit lah. Kita cari Mami Mai lagi, jangan nanti kan kita semua tak nak jumpa dah Mami Mai lagi dah. Yalah, kan terus habis madu sempat dibuang gitu. Okay, so ini push factor. So before everybody start, selalunya Mami Mai akan cakap, okay, loose up yourself, loose up everybody. Try to look for your push factor. Kenapa you nak buat aquaponik ni? Kenapa you nak berkebun bagai ni? Kenapa tak konvensional Me, I don't like conventional because dia macam Allah tak gorgeous lah kan for Mami Mai. Selain daripada tu, I got health issue. Ada masalah kesihatan, lungs problem. So I don't want to go pertanian biasa yang melibatkan banyak chemicals, everything apa semua because saya akan inhale masuk dekat dalam. Sebab kalau siapa-siapa yang mungkin tak tahu, pertanian adalah salah satu kerja yang paling berbahaya di dunia. Salah satu. Sebab dia melibatkan bermain dengan segala peralatan chemicals. So saya ada masalah kesihatan dan juga pasal saya nak ubah lifestyle saya sebab saya ni ada banyak anak kecil. Okay. So nak membesarkan anak tu saya nak cari satu cara hidup yang berbeza sebab dulu saya punya background is in entertainment business. Saya banyak masa tak ada dekat rumah, have to spend dekat office, kena buat editing, duduk dalam bilik recording. Saya rasa sibuk dengan deadline kan. Kan, kena kerja deadline. So I need to change myself lah. So itu push factor saya. Masing-masing cari push factor. Fikir. Ini lifestyle saya dulu. Saya selalu travel, terbang ke sana kemari. So bila ada anak ni macam mana ni? Kan? Ala-ala artis gitu kan. Jadi bila dah ada anak ni kita fikir macam alright, entertainment business ni is good juga. Memanglah saya punya jiwa, saya punya suka. Tapi nak kena look into somewhere else yang lebih sesuai, yang mana boleh digabungkan tak? So itu saya punya push factor saya yang kedua. Jadi masing-masing kena ingat ni, Mami Mai nak ingatkan, cari push factor. Kenapa? Saya nak buat ni because lifestyle saya dulu sangat stress. Okay, so seterusnya pula saya tengoklah aquaponics. Bersama Mika dan rakan-rakan, rancangan kartun saya cuba gabungkan. Saya punya kerjaya terdahulu dengan aquaponics, which is aquaponics is science, technology, dia STEM education. Kan? Dia sangat glamour, sangat nice, sangat interesting. Even for budak-budak ke orang muda pun pasti akan ramai tertarik dengan benda-benda ni. Jadi bila saya datang daripada entertainment business, saya try to combine kan, to make it more interesting. Kita nak buat program kanak-kanak. So saya tengok macam mana boleh dikembangkan. Jadi dalam proses nak kembangkan apa semua tu, kita jumpa pelbagai potensi. So dari sudut kesihatan pula, kita nak tengok daripada sayurnya. Tu dia. Saya tu, saya tak ambil gambar nanti kena saman. Kan dari sudut kesihatan. Okey, kita tengok fakta ini dari sudut kesihatan. This is how when I got something, kan saya rasa macam saya akan tengok 360 darjah atas bawah semua sekali. Why I'm going to spend my time untuk buat benda ni. And saya nak buat something yang menyeronokkan. Kalau tak seronok saya tak buat. Jadi saya tengok semua sekali. Kebaikan dia daripada kesihatan, sudut kesihatan, hasil dia organik. Pertanian lain tak boleh nak buat macam tu. Kalau saya buat hidroponik tak boleh organik because dia menggunakan synthetic fertilizer bajet AB. AB tu kan? Betul? Bajet AB. Jadi saya cakap macam tu.
Kalau cara konvensional, nak buat pertanian organik secara konvensional sangat mahal, kos dia sangat tinggi. Jadi tak boleh. Jadi bila tengok kebaikan organik ni boleh halang penuaan lah, kurangkan risiko penyakit jantung. Saya pun dah ada penyakit sikit-sikit ni kan. Lepas tu dia good for nature, for the environment, on which saya nak tinggalkan anak saya nanti pada dunia lepas ni. Jangan fikir ni. Lepas tu kandungan ikan, ada ikan pula. Apa kandungan ikan yang sangat bagus, everything apa semua kan. So ini fakta kesihatan lah yang kita tengok yang menyebabkan saya cakap, oh memang bagus sangat buat benda ni. And bila tengok pula dekat luar, saya ada faktor kesihatan yang kurang bagus. Kalau nak beli organik, it's very good for my health, tapi harga dia tu sangat mahal. Saya dulu tak pernah. Dulu saya fikir, alah tak payahlah beli organik. Makan je sayur biasa. Sayur juga saya juga, alah mahalnya, betul ke tak organik pun tak tahu. Itu satu lagi kan. Betul ke tak, dia label boleh macam-macam, dekat kebun dia boleh buat macam-macam. So kesedaran tu tak boleh nak pergi because of the price different and dengan yang kita rasa macam ada yang lebih offer, lebih mampu untuk kita. Jadi bila saya buat aquaponik, saya rasa sendiri sayur-sayuran organik, what is it that's so good about organic? Rasa dia tu memang totally takkan dapat di mana-mana. Jadi saya edarkan sayur-sayur saya sekarang ni serata seluruh Selangor. Semua yang dapat sayur saya dia bagi feedback. Dah lepas makan sayur aquaponik ni saya tak mau lagi sayur lain. Sayur sangat sedap. Anak saya yang umur 2 tahun pun cakap, Mami, your veggie is very sweet. 2 tahun tu dia rasa sayur tu lah kan. Dia bukan rasa chemical tu. Yang tak sedap, yang pahit adalah chemical. So bila tengok kat sini kan, sayur sangat mahal. Alamak, cakap kan macam mana. So kalau saya buat aquaponik, saya buat secara komersial, harga organik sangat kompetitif, saya tanam pun sangat mudah kat sebelah rumah je. Why not? Teruskanlah buat kan. So of course dah memang sustainable dah saya punya aktiviti sekarang. Boleh jual lagi, boleh produce. So ini adalah satu sebab. Tadi yang kita cakap kenapa check. So orang lepas pada tu orang cerita pula, okay dah berkebun sendiri ni macam mana nak start, macam mudah je Mami Mai ni cerita. Kononnya kan, dah boleh buat, dah boleh jual, dah boleh. Padahal dia pun dah berapa lama baru nak dapat macam ni Ni nak berkebun sendiri banyaklah masalah. Cerita tengok ni apa masalah dia? Cuba baca satu persatu. Banyaklah ruang kecil, tak ada ruang. Lepas tu perlu kemahiran, bukannya kami pandai kan. Lepas tu bencana alam, baru je banjir lepaskan semua kebun-kebun sayur hanyut. Macam-macam soalan datang kat kepala ni kan. Macam-macam sanksi, boleh ke nak buat? Aku nak invest pun macam susahlah, malas lah. Cakap kan. So memang saya faham, saya tahu sebab saya lalui benda ni. Benda-benda yang stopping us. Dah kita duduk bandar, tanah pun tak ada. Bukannya Mami Mai terus tiba-tiba dapat macam tu kan, melalui fasa, lebih fasa. 4 tahun daripada 2017 untuk sampai ke tahap hari ini boleh grow these vegetables. Ini Mami Mai belum cerita lagi yang kebun komuniti dekat Surau Al-Ikhlas, Shah Alam, Puncak Alam. Siapa-siapa yang tahu boleh pergi visit tempat tu. Pekebun itu adalah semua pesara, orang dah tua-tua pesara, semua lelaki, tak ada lagi grup dia perempuan. Dia cuba carilah grup komuniti dia perempuan, tapi semua lelaki pesara dekat surau tu. Pertama kali kita supply sistem dekat dia, saya ajar dia macam mana nak guna, laksanakan program tu dengan sistem Aquarius yang besar yang saya 100 pokok saya bagi kat dia. Bantuan Jabatan Perikanan Selangor. Sangat bagus bagi bantuan. Bulan pertama tanam dah terus boleh jual. Gebu-gebah sayur dia lebih kurang dekat dalam 300 lebih gram. Dia jual RM4 100 gram. RM4 100 maksudnya lebih kurang dalam RM40 sekilo. That's how they try to brand kan this organic aquaponic produce at certain price. Dia tidak semahal organik dekat luar. Dia rendahkan sikit, tidak terlalu murah. Ada kat rumah tu, saya boleh pergi tu nanti. Dekat je. Pertama kali dia tak pernah bercucuk tanam. Jadi tak payah cakap
tandingkan Mami Mai ni dah memang terjun kolam, keluar masuk kolam dah biasa kan. Memanglah orang cakap ada dia pandai. Tak, macam tu. Kita ada SOP kita ada program mentor-mentee. Sebab tu saya cakap, jangan nanti langgar sana sini, langgar dinding. Kan? Kena cari mentor. Tak kisahlah dengan Mami Mai ke dengan siapa sahaja yang sesiapa yang menonton rasa selesa boleh dapatkan sebagai mentor untuk buat aquaponik. Kena ada. Sebab kalau tak memang akan jadi macam Mami Mai lah. Daripada 2017 sampai sekarang kan. Sebab tak ada mentor. So tanah versus hidroponik versus aquaponik. So ini kita nak sembang sikit. Kita teruskanlah kan nak cerita sebab orang nak buat pilihan. Nak berkebun organik, macam mana cara nak berkebun ni? Kan guna tanah ataupun hidroponik. Yang ni famous, ramai orang tahu dah. Guna baja AB, ada takung air kan. Sana sini orang sebut hidroponik je. Tapi cuma hidroponik ni dia pun tak ada masalah, bagus juga. Cuma bagi Mami Mai saya tak buat pilihan tu sebab dia synthetic fertilizer tu lah. Sebab kita nak fully organic. I don't want to get off lagi dah dengan apa sintetik. So ataupun nak buat guna aquaponik. Dia ada 3 kat sini kan. Masih belum famous. Ramai orang belum tahu. Tapi ini memang confirm beyond organic. So kita nak pilih tu. Now kita tengok. Ini intro je. Intro. Apa beza dia? Kalau kita bercakap pasal traditional farming, dia ada 2 kategori. Traditional farming, land ataupun vertical farming. Vertical farming ni tak kisahlah secara berpalang, bertingkat-tingkat ataupun bertawa macam Mami Mai ni ke. Kan? So, dia ada traditional versus vertical farming. Jadi kalau kita tengok traditional farming ni banyak sangat isu. So especially kalau kita duduk kat bandar, saya rasa nobody really can afford to do traditional farming ni. Sebab space kita terpaksa berebut dengan pembangunan. Kan? Siapa nak bagi dekat pertanian ni, pembangunan lebih ekspensif. Kan? Kau boleh nampak dekat jadual tu, apa beza dia. 50% je harvest tahu kalau konvensional. Tahu tak kenapa saya bagi contoh ya? Mungkin ramai orang tak tahu. Tanam sawi, cara konvensional 4 musim saja setahun. Sawi boleh tumbuh besar sampai 50 hingga 60 hari je sebenarnya. Tak ambil masa. Tapi in between tu, dia kena buat rawatan tanah. Dia tak boleh buat lebih. Jadi cara Mami Mai, kita boleh buat 12 kali setahun. Setiap bulan. Berbala-bala tu banyak kali. Ya, jadi kita tengok kat situ. Investment walaupun mahal pada infra awal tu, structure dia nak bangunkan, tapi ROI return dia akan sangat cepat. Sebab kita boleh buat pengeluaran banyak kali, boleh tanam banyak kali. Lepas tu kalau pengeluaran secara konvensional 50% je. Yang selebihnya mungkin rosak, serangga lah, dah penyakit tanah lah. Tak menjadi. Dan at the same time juga kalau konvensional ni banyak sangat guna air. Kena siram. So, secara global, dunia kita dah tak ada air. Kan mungkin benda ni sangat ramai orang tak fikir pun. Kita seluruh dunia kita ada 2.5% saja sumber air bersih. Sangat bukan scary. Tak ada air tapi yang bersih tu yang kurang. Yang bersih 2.5% saja. And from this 2.5% ni 0.3 je guna untuk pertanian. Macam mana nak produce food? Kita bercakap pasal world hunger kan? Semua orang akan kebuluran. Because kita sumber tu bermasalah. Bila dah macam tu, nak produce food pun akan jadi mahal, everything pun semua. But maybe we don't feel yet at this time. But in front. Tapi dah start terasa kot. Beberapa bulan lepas orang dah komplain sayur tak ada. Semalam pun Mami Mai di approach by kantin sekolah. Kami susah nak dapat sayur, nak buat supply makanan kat kantin. Boleh beli sayur Mami Mai tak? Sayur Mami Mai ni organic. Price dia at certain price. If I sell, even though secara box volume pun kita at certain price. Jadi kalau macam rasa boleh afford, okay, Mami Mai boleh supply. Tapi kalau rasa tak boleh afford, you can grow your own. Because to grow now, everybody can grow. Macam dulu orang cakap apa, everybody can fly. Everybody can grow with sistem yang Mami Mai guna. So itu walaupun tak ada masa. Walaupun tak ada masa sebab kita boleh tinggal. Kita bagi makan ikan pagi dengan petang. Kalau sistem community yang saya supply dekat surau sana tu,
kita bagi auto feeder lagi. Ikan tu dah ada auto lagi feeder. tinggal je. Tinggal harvest je. Tak tahu nak buat apa dah kan. So itu yang memudahkan. So kita buat macam tu. Everybody can grow. Kan? So kalau kita tengok kat situ kan traditional. Lepas tu kita tengok pula hydroponics and aquaponics. Tak payah nak sembang lebih-lebih, kita tengok very simple. Aquaponics ada sayur, ada ikan. Hydroponics ada satu je. Dua dalam sayur satu je. kita dapat. Kita boleh income yang lebih lagi. Protein kita ada. So boleh pilih lah mana kan. Ini itu nak buka minda je sikit-sikit. So bila saya dah buat perbandingan tu, tak adalah lagi. Saya terus je lah. Saya terus tengok aquaponics. So kita nak tengok apa aquaponics ni boleh selesaikan. Aquaponics ni banyak sebab 10 sebab lah kenapa. Dia save water, lepas tu dia zero discharge, kita tak buang apa-apa, kita tak boleh guna chemicals, tak boleh langsung pantang. Sebab kalau ada masuk chemical sikit pun, ikan you akan tintong. So if you know any grower around you yang grow menggunakan aquaponics, pergilah beli sayur dia. Sebab dia tak boleh cheating-cheating. Nanti kalau dia masuk chemical, ikan mati. Ikan mati, pupuk pun akan mati. Sebab dia simbiosis. To get a healthy food sekarang ni kan, itu salah satu cara. Dan buat aquaponik ni pula, kita boleh buat di mana-mana terdekat dengan kawasan penduduk. Macam saya lah tengok kat sebelah rumah je. Tak payah pergi jauh, kat sebelah rumah. Lepas tu saya punya member, saya punya subscribers, semua penduduk dekat sekitar rumah. And sekarang ni dah berkembang-kembang sampai ke Ceras. Saya dekat Bandar Botanik Kelang. Sampai ke Ceras, sampai ke Pejang, sampai ke Rawang, sampai ke PJ, sampai ke Taman Tun, Damansara. Jauh-jauh pun sanggup ya Puan? Dia tak datang. Kita deliver. Dia sanggup nak deliver by Lalamove. First time tu datang lah, nak kenal mesra kan. Lepas tu dia subscribe, ada yang subscribe 2 minggu, subscribe sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi every week kita deliver. So macam tu cara sekarang ni. Jadi kalau macam ni dia dah laut, jimat water, lepas tu kita ada sayur dan fish, tidak bergantung kepada ikan, sumber ikan di laut ke everything semua. At least kita boleh minimize kan, sebab ikan pun dah makin kurang kat laut tu. Lepas tu less food miles, sebab kita tak perlu lagi makanan nak import jauh-jauh bagai-bagai. Lepas tu bila kita import makanan jauh-jauh, nutrients pun dah hilang. Dia contoh kalau lettuce overnight saja. Overnight almost half of the nutrient is already gone. So kita tak tahu makanan kita dibawa daripada mana. Makanan kita dibawa daripada mana sampai beberapa hari dah. Sampai-sampai kat kita dah nutrients dah tak ada, dah makan hampas je. Walaupun dia nampak masih segar. Ya, sebab dia akan hilang, nutrients hilang semasa proses penghantaran dan dia akan hilang semasa proses storage. Walaupun dalam keadaan suhu yang sangat rendah macam mana, dia akan rapidly. Vitamin C beberapa hari dia akan missing. Lepas tu lectin, apa benda bahan-bahan dalam kandungan sayur tu lah, beberapa hari dia akan missing. Jadi dia tak nak sampai kat kita ni bila ni? Tak sampai kat kedai, baru sampai sampai kat tempat penyimpanan, sampai dekat pemborong, sampai dekat kedai runcit. Barulah sampai kat kita. With doing this aquaponic, from the system, from the farm, terus sampai dekat pengguna. Macam Mami Mai pula, saya edarkan sayur saya secara hidup-hidup, ada akar lagi. Hantar kat consumer, boleh rendam dalam cawan je, ataupun sebab kita bagi box, dalam box sudah ada air dia, tak cukup air, boleh top up je sehari 2, dia boleh tahan 4-5 hari tanpa layu. Whenever you want to eat, you just cut and makan. So nutrients 100% is yours. So into new norm untuk kita enjoy makan sayur, healthy lifestyle. So this is the most affordable for us to get a very healthy punya lifestyle menggunakan aquaponics. 100% organic. So itu kelebihan dia. Okay, so kita ceritalah sikit apa itu aquaponic ya. Aquaponic ni sebab dah sembang-sembang cerita bagai-bagai ni, apa dia aquaponic pula. So aquaponic ni sebenarnya teknik pertanian gabung aquaculture, iaitu ternak ikan lah, dan juga hydroponik. Dia gabung sebenarnya ikan dan hydroponik. Hydroponik ni maksud dia tanam tanpa tanah. Jadi dia dalam satu pusingan ikan dan juga hydroponik ni
Sebab itulah kita panggil aquaponik. Bertani tanpa tanah, konsep 4T, tanam, ternak, tinggal dan juga tuai. So lepas tu aquaponik ni juga secara ringkas. Ada ikan, ada tumbuhan. Okay. So satu lagi yang orang lupa, ada satu lagi. Microbes ataupun cacing. 3. Selalu orang cakap 2. Yang ni orang selalu lupa. Microbes atau cacing tu yang the most important. Yang dia punya macam enjin lah yang menghidupkan sistem aquaponik. Tanpa yang ketiga tu, ikan dan tumbuhan ni tidak berfungsi. So sebelum mula sebelum mula ni kita nak kena ambil tahu sikit macam mana detail kitaran aquaponik ni. Basicnya kan 3 komponen tu tadi. Ikan, microbes dan juga sayuran kena ada dan dalam keadaan healthy. Dalam sistem kitaran aquaponik ni, ikan ni tadi dia riliskan pus and pees, tai ataupun kencing lah dia rilis. Termasuk uneaten food yang kita bagi pellet tu. Semua ada dekat dalam kolam ikan tu. So semua ni akan menghasilkan amonia. Amonia yang tinggi dekat dalam kolam ikan. So amonia sangat-sangat tak baik untuk ikan. Sebab tu kita perlu microbes tu tadi. Microbes tu dalam sistem aquaponik kita. Dia ada 2 jenis je microbes, tak banyak. Iaitu microbes nitrification yang kita perlukan. 2 jenis microbe tu untuk microbe nitrification, iaitu Nitrosomonas dan juga Nitrobacter. 2 tu je. Tanpa 2 jenis ni sistem kita takkan lengkap. Jadi kondisi dalam sistem tu kena dalam keadaan okey. So apa guna 2 microbes ni tadi? Kenapa nak kena ada? Kan? Air dari sistem aquaculture tu tadi, kalau daripada sistem kolam tu aquaculture tu, nanti dia akan disedut naik ke grow bag dekat atas yang ada pokok tu, dia ada biji-biji dia, itu grow bag dipanggil. So yang grow bag tu bertindak sebagai tanaman dan juga sebagai biofilter. Biofilter ni penting dalam aquaponik. Kalau hidroponik benda-benda ni tak ada. Jadi sebab tu dia sangat kompleks dan tak boleh macam main sempo-sempo je nak pasang-pasang. So byproduct tu tadi yang daripada kolam ikan, pus and pees tu tadi dipecahkan oleh microbes tu yang tukang pecah nyok makan tu. So dia convert lah amonia tu tadi jadi nitrates. Microbe tu fungsi dia memecah dan convertkan amonia jadi nitrates. Nitrates tu yang pokok nak. Kalau dia tak pecahkan, kalau microbes tak ada, dia tak pecahkan, amonia tinggi tu yang orang beli ikan selalu kena tukar air. Selalu dia orang tukar air tak sikit tau. Dia kena tinggal suku je. Dia tinggal suku. Jadi banyak tukar terus. Tukar terus kan. Jadi banyak pembaziran. Sangat banyak pembaziran air. Kita cakap tadi sembang tadi air tak ada. Lepas tu kau pergi buang air. Budak apa kan? So, kata itu tak ada pembaziran sistem ni. Tapi nak tukar air pula. Jadi itu kegunaan dia. Kita sebenarnya bukan solution pada pertanian sahaja. Kita solution kepada perikanan. Aquaponik ni dua-dua. Dia solvekan dua-dua perkara. Jadi dia solvekan pasal amonia tadi. Tadi bila buat aquaponik dah tak ada dah masalah nak buang air ke nak tukar air. Tak ada. Kita tak ada story-story tu. Lepas tu bau pun dia tak ada sebab microbes tadi. Microbes tu dia dah hancurkan semua, everything apa semua kan. Jadi bau dah tak ada. So bila dipecahkan tadi dah jadi nitrates, air yang ada nitrates tu kita akan bawa naik ke sayuran. So sayuran air serap. tu tadi sayuran serap kan oleh akar-akar sayuran. So dia orang pun membesarlah dengan sihat dan double speed sebab dia keep supply kan. So cacing, saya cakap cacing tadi sebab dalam grow bag saya tak tahu grow bag orang lain. Grow bag saya memang masukkan cacing because saya nak replikatekan kondisi tanah seperti tanah dia apa saja macam kalau makanan ikan ataupun tai-tai ikan yang disedut naik tidak dapat dihancurkan oleh bakteria tu tadi, cacing ni yang hancurkan. Ataupun pokok-pokok kita yang daun mati jatuh ke grow bag ke, cacing ni yang hancurkan. So jadi grow bag kita akan jadi lebih subur sebab dekat grow bag tu pun kita tanam. Macam keadaan tanah lebih subur lagi. So dalam pertanian aquaponik dia ada beberapa teknik. Dia ada grow bag teknik, dia ada tower teknik, dia ada palang teknik. Palang tu biasanya dia orang panggil DFT ataupun sistem raft. So teknik-teknik grow bag ni dia untuk tanaman tertentu.
palang untuk tanaman tertentu, rough untuk tanaman tertentu. Jadi itu yang kita kena fikir dan pilih lah. So air yang dah bersih tadi, yang ada nitrat kan, dia dah tak boleh akar. Bersih dah tadi tu, dia akan dilepaskan. Dah tak ada nitrat sebab pokok dah ambil. Air yang tanpa nitrat tu tadi, pulang balik dekat ikan. So all the time di cycle. Jadi tak adalah lagi masalah air tak bersih, everything di cycle, saling memerlukan, maksudnya tak perlulah ada sistem filter untuk air dalam kolam ikan ni sebab dah ada sistem dia yang tersendiri. Dia tidak cukup. Biasanya orang buat basic, dia ada kolam ikan, dia ada grow bag kat atas tu, ada coral yang biji-biji tu kan, ada pokok. So dia ada grow bag tu tadi saya cakap biofilter, act sebagai biofilter. Dia tidak cukup dalam erti kata kalau kita nak buat banyak sayur macam kat belakang saya tu. We want to do commercial. Kan? Kalau menggunakan sistem yang basic saja tu, mungkin juga kita boleh tanam 3 sawi ke, ikan berapa ekor ke, jangan berangan nak ikan lebih pada 10 ekor, mungkin 2 ekor cukup ke. Sebab mana sampai makanan dia ada jadual. Bagi makanan banyak mana dia ada jadual. Umur sebulan banyak mana, 2 bulan banyak mana, 3 bulan banyak mana. Ikan dia tak peduli. Aku kena makan. Aku kena makan. Sayur banyak tak banyak serat aku tak peduli. Jadi dia kena makan. Kita tak kena bagi makan. So bila dia dah kena bagi makan sebanyak itu untuk grow dalam tempoh tertentu, jadi tahi dia banyak mana. Kita dah tahu dah. Kita ada kekiraan berapa banyak tahi yang akan dikeluarkan dan berapa keperluan sayur ni kita perlu ada ni untuk diperlukan naik kat sayur. Menggunakan basic cycle macam tu saja tidak akan mampu. Dia tak akan mampu untuk proses. Sebab tu filter adalah tempat kita masukkan bakteria. Bakteria tambahan untuk proses. Sebab daripada kolam ikan, kita salurkan semua slush yang tidak dimakan makanan ke pus tu pergi dekat filter. Sampai dekat filter tu ada dia punya komponen-komponen yang jadi perumah bakteria. Dalam tu lah dia akan proses. Dia jadi kilang baja kat tepi tu. Dekat filter tu, kilang baja. Kat situ baru proses, barulah dia bawa masuk ke tank. Komponen dia lah untuk dibawa naik. Kalau tidak, tak boleh. Bolehlah tanam sikit-sikit pokok je. Jadi sebab tu saya tanya tadi, fikirkan masing-masing apa objektif. Nak buat makan sendiri saja ke? Nak serve orang ke? Nak jual ke? Nak main-main ke? Kan? Apa objektif? Jadi kita tak buang masa bila kita dah tahu apa objektif. So macam tu, kita tak perlu nak top up water melampau sebab kita tak ada kehilangan dalam aquaponics ni kan. Kita top up water bila evaporate je. Panas, air jadi kurang, itu je kita top up. Jadi sangat jimat. Kita guna 10% je berbanding cara konvensional. So tadi ada sembang tanyakan ni jenis sistem aquaponics. Jenis-jenis sistem. Ada sistem mereka bentuk sistem raft, dia berakit macam tu kan. So macam inilah, kita nak beli barang apa-apa kita cerminlah pada diri kita. Kita nak buat ni untuk apa? Kalau nak buat sistem raft ni, dia macam pertanian biasa kan? Atas tanah satu lapis macam tu. Kita ada tanah luas ke tak? Kena tanya. Oh tak ada, saya tak ada. Janganlah ambil sistem raft. Kan dia, lepas tu satu lagi sistem raft ni dia guna banyak air. Bila guna banyak air, nanti nutrients tak cukup kepada tanaman sebab ikan makan pellet je. Kita kena top up nutrients untuk tanaman kita kan. Nutrients punya bacaan ataupun volume untuk nutrients tambahan tu adalah bergantung kepada volume water. Bila banyak makin kurang lah. Bila banyak air, makin banyak kita nak kena top up nutrients tu. Jadi makin sebab dia dah dilute kan. Dah dilute dalam tu. Jadi tak ekonomikal lah kita punya sistem ni. Macam mana kita nak kejar ROI? Even kalau kita tak nak kejar ROI pun, kita nak makan sendiri pun. Mana nak maintain nutrients ni? Nak kena top up banyak ni air pakai sistem raft. So itu story dia. Kalau cakap, Mak Saleh kat overseas buat sistem raft selamba je. Nanti ada pula orang tanya. Dia orang tanam sayur apa? Dia orang jual harga berapa? Kena sembang tang situ pula sebab kita kat sini nanti kita nak cakap pasal sayur organik harga tu
dah macam berpeluh masing-masing kan cakap kan. Because kita belum lagi to that extent establishment towards orang kenal tak nak makan organik tu. Tak ada lagi, kurang. Jadi kita tengok. Jadi itu sistem RAF, sistem add dan flow. Dia ada, sebab tu saya cakap semua sistem ni ada kelebihan dan kekurangan, kena cermin dekat diri. Sistem add dan flow ni pun dia ada kekurangan dia. Macam saya guna dulu ada sistem berpalang-palang tu kan. Jadi cuaca kita sangat panas. Bila cuaca kita panas dekat dalam palang air tu nanti air tu akan jadi panas. Bila panas, air akak tak suka panas tu. Jadi susah sangat nak besar. Kalau dekat tower saya dah besar, sistem saya dulu yang berpalang tu air tak besar lagi dia. So itu. Lepas tu dia punya sludge, makanan ikan ataupun buangan tahi ikan semua tu senang terapung dekat palang tu. Nanti dia naik. Kotor lah. Sebab jadi kotor, maintenance. Saya dulu selalulah kerja turunkan palang, berpalang-palang cuci bagai apa semua kan. Memang bersepai lah duduk dalam kebun tu. So kena cermin kat diri sendiri. Lepas tu sistem NFT. Sistem NFT ni yang macam apa tu, dia macam sistem app dan flow tu juga. Dia cuma konsep saja, air dia lebih nipis dekat bawah tu. Jadi berbalik kepada keadaan yang samalah saya ceritakan tadi, dalam cuaca yang panas, dalam keadaan berpalang macam tu. Lepas tu maintenance dia, everything. Lepas tu satu lagi juga pengeluaran dia takkan banyak. Saya buat sistem saya dulu di ruang yang sama menggunakan DFT berpalang tu, saya boleh tanam 300 pokok. Sekarang saya buat tower, ruang yang sama, saya robohkanlah yang lama tu, saya bina yang baru, ruang yang sama saya boleh tanam 2,000. Oh, berapa kali ganda tu? Ya, jadi saya cakap cermin baliklah keadaan kita. Saya ni saya memang cermin lah, saya tak ada tanah yang luas. Jadi kita cari alternatif. Kalau saya cari tanah di luar bandar, saya akan melihat kepada pengedaran pula nak kena bawa ke sini kan. Memang ada tanah yang besar. Tapi itu another concept of farming yang kita sendiri pun memang practice. Saya buka farm dekat besar-besar dekat Sabak Bernam. Jauh daripada bandar besar ni kan. Kita travelkan setiap minggu daripada Sabak Bernam and hantar dekat hub. The hub kita panggil tu sistem di bandar untuk tujuan pengedaran. Sebab saya buat pengedaran secara hidup dan saya tak boleh hantar dekat ruang bilik sejuk ke, lepas tu letak dekat rak kedai ke. My concept of distribution vegetable is different. Jadi itu konsep kita. Jadi tak apa kalau nak ada siapa yang tanah besar dekat luar nak buat, and then if you want to deliver cara method yang sama macam ni, hidup-hidup kena ada the hub pula dekat macam tu. Jadi kena faham apa yang kita nak buat. Jadi inilah kenapa cakapkan Mami Mai punya ni sistem tower. Sistem tower. Kenapa kita nak pilih tower ni? Saya ada, kalau boleh nampak dekat gambar rajah ni, perbandingan penanaman dalam keluasan yang sama. Keluasan yang sama boleh dapat 45 hingga 66 sayuran. Menggunakan sistem tower saya, sistem yang paling kecil L200 saya boleh tanam sampai 200 pokok, lebih kurang 200 pokok menggunakan kaedah tower. Jadi kalau tanaman biasa dia boleh 45 je. Kalau tanam rapat-rapat pun boleh 66. Jauh tu, dekat berapa kali ganda kan. So keperluan kecil. Bila keperluan kita kecil, kita tak payahlah nak jalan jauh-jauh. Tak perlulah pekerja ramai. Kalau kita tak ada pekerja pun, kita seorang-seorang yang jaga. Manageable lagi. Manageable, tak perlulah jalan jauh-jauh. Lepas tu ROI cepat. Kenapa saya cakap ROI cepat? Pengeluaran saya sangat tinggi. Pejam-pejam mata jual saya berapa pun tak kisah kan. Kalau tak nanti, you're talking about certain size. Jadi berapakah pengeluaran sayur tu? Harga berapa nanti kan kalau kita nak buat jualan lah. Mahal kan? So itu. Lepas tu tempoh matang pun lagi cepat berbanding biasa sebab dia shower ke atas tu. Tower saya tu tinggi menegak, dia shower ke atas. Air tu dia spill cantik-cantik dekat akar. Akar sangat suka lah sebab dia macam apa tu, sentiasa diaktifkan akar tu. So saya punya saiz ni pengeluaran memang 5 kali ganda lah. And 16 musim setahun tu sebab saya ada tapak semayan. Dah berapa banyak dah tu. Kan berapa banyak yang saya boleh kembangkan menggunakan tower. That's why
ramai orang tak tahu pasal tower dekat Malaysia. Ramai yang mengatakan nanti pembesaran dia tak even daripada atas ke bawah sebab air yang lalu tu mungkin tak even kena kepada tanaman. Tapi itu semua teori-teori yang orang di mana kami dah buktikan dengan tower sayur-saya still okay. Mami Mai, boleh tak share? Tadi Mami cakap ada 2,000 pokok dekat garden sebelah rumah. Ya. Boleh tahu tak berapa luas kawasan tu dan berapa tower yang Mami pakai? Saya pakai dekat sebelah rumah saya tu lebih kurang dalam 20 tower. 20 tower, keluasan untuk ruang saiz kebun itu kita panggil S1800 saya tu, Aquarius S1800. Luas dia lebih kurang 5.9 meter ataupun kalau nak sedap selesa-selesa kan 6 meter times dengan 4.5 meter je. Besar gazebo je. Besar gazebo je. Maksudnya besar satu bilik tidur je. Besar tu je. Lepas tu tinggi dia lebih kurang dalam 3.7 meter macam tu lah. Untuk kita buat sistem irrigation dekat atas tu kan. Besar tu je. Mana ada orang boleh 20 tower, 1,800 tower, grow bag lagi kita boleh tanam dalam 200. Lagi 2,000 dah pokok. So manfaatkan ruang terbiar sepenuhnya. Kecil je kan, mana ada orang sebelah-sebelah rumah teres biasa-biasa tanah besar sangat, tak ada. Rumah saya macam gitulah lebih kurangnya. Rumah kayangan. Rumah kayangan tak payah cakap. Itu boleh 2 biji, 3 biji besar. Orang pun mungkin tak tahu juga nak buat tanam banyak-banyak nak buat apa. Yalah. Okay. So bagaimana nak mula? Kita masuk sikitlah cerita kalau macam mana nak mula nak jadi penggiat aquaponics ni. 2, 3. Okay, bagaimana nak pula? Saya tak nak cerita panjang. Masing-masing kena fikirkan, buka minda, balik tidur, satu malam tangan atas dahi. Aku nak buat aquaponics ni kenapa? Kenapa sebenarnya? Apa objektif nak buat? Nak jadi farmer untuk hobi-hobi ataupun makan sendiri atau untuk komersial? 3 benda tu kan. Hobi-hobi ada juga yang makan tak makan, boleh tak boleh makan dia tu kan. So ataupun nak jadi hobi tapi boleh makan. Lepas tu nak buat komersial. Lepas tu satu lagi, aku nak buat aquaponics ni kenapa? Kena masing-masing yang menonton ni bertanya diri sendiri. Adakah nak jadi trainer? Nak pokpek-pokpek mengajar ke nak jadi trainer? Itu lain pula approach dia. Ataupun nak jadi hardware and system provider. Macam Mami Mai ni, accident, bidang terjun. Jadi hardware dan system provider. Sebabnya pada waktu kita keluar nak buat aquaponics ni, cari sana sini, belajar dekat YouTube, nak cari barang punya, ya Allah, ya ampun. Malaysia tak ada barang-barang. Lepas tu cari sana sini, beli kadang-kadang betul, yang ni tak betul, yang ni tak okey, buang sana sini. Jadi during that time, saya 2017 tak ada. Malaysia tak banyak lagi yang supply. Because kita with the background sedikit sebanyak kita ada dalam architecture and then background kita sebagai engineer, team kita ada semua kan. So kita sit down, kita come up with a design and then kita buat sendiri untuk tujuan dah boleh tumbuh, lepas sudah boleh tumbuh, we want more. So daripada situlah kita orang jadi hardware dan juga system provider. Ataupun kepada yang menonton sekarang ni kan fikir, saya sebenarnya nak buat aquaponics sebab saya nak jadi distributor lah, boleh jual ni, sistem ada ni. Macam orang sekarang kan ramai nak sistem kan, nak jadi agent ke kan. Jadi kena fikirkan dulu kenapa nak buat tu. Barulah kita ada hala tuju yang kira macam taklah kita nak buat ini sekejap, nak buat ini, nak buat ini. So bila dah cerita macam tu, kenapa nak buat tu, dia adalah DIY dengan high class grower and peluang agropreneur untuk aquaponics ni. Yang ini peluang-peluang tu mungkin saya cerita dalam kelas lah lebih lanjut. Tapi DIY and high class grower ni, saya cerita sikit. Memang tajuk ni panas. Saya start pada 2017 dulu, saya bina sistem yang kalau boleh nampak dekat gambar ni kan ada palang-palang tu. Ada DIY kan ni? DIY, memang carefully before we memang
bangunkan. To build this. So kita waktu tu dalam sekitar kita panggil nama Gemini lah, sistem ni, sistem R&D. Gedebak-gedebuk sana sini lebih kurang dalam 68,000 habis untuk set up. Sebab beli ni tak betul, buang. Try and error. Try and error. Ruang 5.5 meter time 2.7 meter. Vegetable around 340. Ikan 500 ekor. Waktu tu, ikan kau kan. Seronoklah ni amat. Ratio dia up, semua tak betul. Tangki ikan pula saya ada 2. Satu tangki ikan bersaiz 900 liter. Saya ada 2. Bayangkan berapa banyak air tu nak kena tempatkan 500 ekor. Sayur 300 je. Sekarang ni perbandingan mungkin orang tak faham perbandingan ya. Saya buat sistem S1800 saya 2000 pokok. Saya ada ikan 78 ekor je. Sistem tu tak berapa nak green lah jadinya. Tengok ratio dia betul tak? Sistem sebelum 500 ekor, 300 tanaman. Sistem sekarang 2000 pokok, 70 lebih je ikan. Ratio ikan dia tu. Air pun 900 liter, satu tangki je, tak payah 2 bagai. Itu sepanjang waktu dia proses kita nak R&D tu lah. So bila dah buat sistem ni, memang kita haywire lah, testing sana sini, buat benda ni tak okey, palang tersumbat sana kena buka sana sini, masuk dalam kolam ikan semua. Saya sendiri seorang-seorang menjaga. Suami saya is a builder, build the system and dia akan humban dekat saya untuk test sebab saya from the side of grower. Macam mana orang nak menggunakan kan? Kalau dia orang teknologi juga, dia mungkin tahu everything but we want to see the possible when sistemnya orang biasa guna sebab kita nak buat everybody can grow kan. So semua macam-macam, banyak masalah. So bukan salah aquaponik. Sebab itulah saya bercerita kalau DIY dengan high class grower. Banyak yang puan cakap tadi apa? Buat sekali lepas tu tak nak buat dah. Tak bagus lah. Aquaponik ni tak bagus lah. Aquaponik ni orang cakap bagus-bagus boleh tumbuh, aku buat tak boleh pun. Bukan salah sistem. Kan, salah kita build sistem tu tak betul. Bukan salah aquaponik. Salah sistem yang dibina tidak betul. Aquaponik tidak bersalah. Konsep dia sudah okey. Kan? So daripada situ berapa lama ambil masa saya gunakan, tapi saya mengambil benda tu sebagai proses learning curve untuk saya punya R&D. Tapi kalau pada waktu tu dah ada orang supply sistem yang bagus, saya beli, saya dah boleh jual tak ke mana-mana dah sayur saya. Saya tak perlulah lalu fasa tu. So lepas pada kita dah buat GrowFlow, dah buat yang sistem ni Gemini ni, kita pun bekerjasama lah dengan syarikat GrowFlow. Syarikat GrowFlow ni suami saya ada di dalam and dia builder all the system sahaja. And so me from the support of as grower akan bagi mentor-menti kepada orang macam mana nak grow. And so kita ada department masing-masing and yang bangunkan sistem aquaponik ni. So ini perbezaan lah. Jadi kalau siapa-siapa yang nak buat DIY, boleh cuba kalau rasa nak cuba. Tapi memang this is not going to be easy punya journey. Memang akan melalui banyak apa orang kata halangan lah di tangan. 3-4 tahun takkan lari. Mesti. Sebab bukan saya je, ada satu supplier dia memang innovator juga. Lebih kurang sama. Cuma mungkin dia lama sikit kot, 4-5 tahun. Dia habis masuk on their R&D before dia keluarkan sistem. So lebih kurang sama. Kan? So jadi inilah DIY versus high class grower. Kita panggil high class grower ni get the system that already can drive you very fast, zoom. So itulah kita panggil high class grower tu. So ada perbezaan. Target dia very simple, untuk makan sendiri, untuk commercial. Kalau DIY ni banyaklah R&D kena buat, banyak kos akan keluar. Tengoklah saya punya sistem yang sempoi tadi pun saya cakap dah berapa banyak kita habiskan kan. Masa testing sana sini, cuba sana sini, everything pun semua. But with the proper system, dia dah ada SOP, sangat mudah, ikut je. Macam sistem saya yang saya guna sekarang, kita ada nutrients, pack, cantik-cantik dah. Seminggu ni, you masukkan ni je. Dia macam 3-in-1 coffee. 3-in-1 coffee powder tu, masuk je kacau, sumbat dalam sistem. Dan settle dah. Saya nak timbang bagai semualah. Payah. Kalau kita nak minta tolong orang lain buat, kau tolong ambil tu, tolong masukkan, macam senang nak bagi instruction. So dia stable, berjalan je seperti apa yang sepatutnya.
So itulah dia punya pasal cerita aquaponik ni. So dari sudut ekonomi, tadi dari sudut kesihatan saya ceritakan, dari sudut ekonomi pun siapa yang mungkin lah yang menonton program kita kan, mungkin ada yang tercari untuk menambah aktiviti ekonomi lain ke, ataupun mungkin sesiapa yang terkesan dengan keadaan pandemik, banyak orang yang terkesan tengah mencari sumber ekonomi baru ke. Boleh nampak dekat sini dari segi sudut ekonomi, isu yang kita lalui sekarang ni. Kita ramai penduduk di luar bandar, di bandar lebih ramai. Jadi macam kita dah experience sebelum ni, makanan daripada luar bandar nak dihantar kepada kita sebab kononnya orang bertani di luar bandar. Nak hantar dekat kita di bandar stuck. Semua terpaksa buang, rosak. So kita belajar daripada whatever happened before kan. Lepas tu kita tengok during pandemic tu semua ekonomi jatuh. The only ekonomi yang naik makanan dan minuman saja, maintain dan naik kan. So mungkin boleh diambil faktor ini kan yang saya share ni kan untuk okeylah bagus juga kalau aku nak buat bisnes seterusnya kan, tapi tak tahu cara menggunakan sistem aquaponik, mungkin possible macam saya lalui saya buat kan. Lepas tu boleh tengok juga kita punya import food berapa banyak. This is very big punya peluang ekonomi yang sangat besar. Kita import berapa banyak. Dan kena ingat, dalam keadaan pandemik, dalam keadaan apa-apa je yang berlaku dekat negara luar yang ekspor kepada kita ni suka makan. Kalau sebut pasal pesta makan, sakan. Tapi sumber makanan kita, sumber makan kita semua kena supply by orang lain kat luar. Alamak. Bukan kita tak ada tanah nak dimajukan bercucuk tanah. Kita ada tanah dan tanah kita sangat subur dengan limpahan cahaya matahari yang berterusan. Kan? Jadi nak duduk kutub. Okay. Kita punya import sangat besar. So if we ever, maksudnya kita dapat tap, tak payah tap banyak-banyak lah kan, tap sikit-sikit pun sumber ekonomi tu dah macam banyak peluang sebenarnya untuk kita. So kan tengok hari itulah isu kita kena masa darurat itu, wabak berkurung bagai nak cari makanan. Semua orang tunjuk dalam FB gambar rak-rak dah kosong bagai sampai semua orang panik. Dekat shopping mall semua pun kosong. Supermarket. So, macam saya tu, anak-anak saya cakap, Mami, we don't have to worry, Mami, because kita ada vegetables, kita ada fish. Tak payah keluar kan, dia cakap. So at least, you grow for yourself or you can sell. Your community setempat tu still boleh datang sebab kita minimize kan whatever kesan-kesan pandemik ke, sebab kita tak pergi banyak bergaul dengan orang ramai. Kawasan tempat duduk kita je. Itu kelebihan dari segi ekonomi. Mungkin sesiapa yang rasa nak buat aktiviti pertanian boleh rethink what I want to do. Apa kaedah yang nak digunakan kan, dengan ruang yang sangat terbatas. I can do even sekecil-kecil sistem yang macam Mami Mai guna L200, 200 pokok tu pun boleh buat certain pengeluaran, everything pun semua kan. Jadi suri rumah tangga yang mana tidak bekerja ataupun yang bekerja nak pendapatan lebih tambahan sebab dia tak perlu jaga. So kalau yang macam untuk kehilangan peluang pekerjaan ke, yang kalau macam kerajaan nak bagi bantuan ke, ini adalah seperti joran lah. Joran untuk membantu orang yang kehilangan sebab dia tak perlu nak keep on bagi duit everything apa semua, dia boleh grow something, boleh sell something from there. So kita tengok banyak sangat kebaikan aquaponics ni. So ways to make money using aquaponics. Ini cerita yang saya sembang tadi. You nak jadi apa sebenarnya? Nak jadi grower? Nak jadi hardware provider or whatever. Macam-macam cabang boleh. 99% is a grower seluruh dunia. Yang provider hanya 1%, yang saya duduk sekarang ni dalam yang sangat sikit. Tak ada orang yang jadi supplier. Kan sangat sikit. Jadi frontliner tu ramai yang untuk jadi farming. Jadi masing-masing buka minda. Aku nak duduk di mana? So ini the scenario.
if you want to do this aquaponik ataupun kalau hidroponik saya tak tahulah, and you want to do this aquaponik, you want to go further, where you want to position yourself. Boleh nampak dekat situ. So ini perkongsian yang saya bagi. So ini laluan dan peluang. Macam saya cakap tadi lah, sistem ni macam mahal lah kalau nak buat everything semua kan. Bantuan kerajaan ada dibagi, tapi of course kena buat dulu, kita kena tunjuk komitmen. Jabatan Pertanian, macam saya bekerjasama dengan Jabatan Pertanian Daerah Kelang, kita ada buat program pembangunan teknologi untuk sistem aku. Sistem kecil je dekat sebelah rumah saya tu adalah milik Jabatan Pertanian Kelang yang saya bantu jaga untuk mendapatkan data. Itu kerjasama kami. Jadi bila data tu dah keluar, everything okay, kita akan buat pengedaran sistem kepada ramai orang nak menggunakan melalui Jabatan Pertanian. Dah ada satu sistem contoh. So selain daripada itu juga saya sangat banyak bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Selangor. Jabatan Perikanan Selangor sangat menyokong this aquaponik. Jadi kebun komuniti yang saya edarkan dekat Kuala Selangor, Hulu Selangor, dekat Kelang, dekat Hulu Langat, semua tu adalah bantuan daripada Jabatan Perikanan. Tapi kena buat dulu. Kecil-kecil pun tak apa, try to understand. Kalau tak boleh nak buat dulu, alamak nak kena buat dulu pun nak cari duit juga. Try to go anywhere yang ada sistem aquaponik, sewa tempat. Macam saya ada buat program. Saya ada buat program sewa, sistem saya, siapa yang nak menyewa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti kita bagi sewa. You sewa tempat, lepas tu nanti you jaga, kalau tak ada peluang lah. Mungkin bekerja kan, tak sempat nak datang, nak jaga tengok ke, orang-orang kita masih jaga sistem. At the end of the harvest, boleh dapatkan harvest, sama ada nak makan atau jual. So dapat satu experience untuk jaga, untuk tanam, untuk jual. So dah dapat semua cycle experience tu, dapatkan sijil, lepas tu nak mohon bantuan, nanti perikanan ataupun pertanian akan tanya, dah buat ke? Dah buat, dah jaga dah semua, tapi kami tak ada sistem, kami sewa. Daripada situ dah boleh nak upgrade lagi kan. Ada beberapa senang nak buat grant. Ada beberapa option, sama ada nak sewa dengan tempat lain saya tak tahu. Mungkin ada juga yang buat program sewa, tapi menarik. Tempat kita ada selain daripada nak apa semua. Jadi memang objektif saya nak ketengahkan, nak membolehkan semua orang, everybody can grow. So itu konsep. So ini laluan, boleh nampak bantuan berapa banyak. Mula dibagi kecil, dibagi besar, sedang-sedang, lepas tu dibagi besar. Itu bantuan kerajaan bagi. Bukan tak ada, tapi kita kena tunjuk dululah kesungguhan kita. So ini sistem yang saya dah guna sebelum ni lah, yang daripada konsep ni. Lepas tu boleh tengok sayur-sayur saya yang gebas ni kan. Inilah sayur-sayur yang jauh-jauh geram tengok. Ya, memang sangat sedap Puan. Boleh cuba datang. Siapa-siapa yang menonton pun rasa nak datang kan, datanglah. Contact je Mami Mai, boleh datang. Lepas ni, this is our success story. Our success story yang kita dah edarkan sistem kepada orang lain. Yang bukan Mami Mai je guna Nanti cakap Mami Mai tu dah 4 tahun, tak payah sembang. Nanti dia cakap kan, tak. Orang lain yang dah beli sistem, dah guna pun sama juga. Keluar sayur yang sama juga. Banyak tempat dah kita edarkan. Kita ada L200 sistem kecil-kecil, 4 tower je, boleh letak dekat rumah yang kecil comel. Kita ada L600, kita ada S1800, ni size S1800. This image semua daripada projek-projek komuniti lah. This size banyak projek komuniti yang ambil. Kan, sebab dia ramai, size besar sikit. Ni lah macam gazebo tadi tu, macam kat tu. So this is the biggest size lah, yang paling besar saya dekat Sahabat Berenang. Sekarang ni kita on the pilot project. Almost nak siap dah tu, gambar je saya tak ambil. So kalau ramai juga tanya, sistem aquaponik ni mahal lah. Okay, sistem aquaponik ni mahal tak? Kalau kita banding lah dengan water feature ke apa semua tu kan. Water feature tu ada bagai kan. Tapi still nak kena selalu tukar air. Ikan pun tak boleh makan. Maintenance lah. Maintenance. Tanaman pun tak boleh makan. When we build up system, bila team kita build up, kita bukan sekadar nak buat beli ikan, nak tanam sayur. We want to beautify any space. So that's why design kami
kalau nak dapatkan katalog nanti mungkin boleh dapatkan daripada Impiana ke, kan? Impiana pun boleh edarkan ataupun boleh dapat daripada Mami Mai. Contact je Mami Mai ataupun join follow and like saya punya page My Aquaponics Farm, kan? So kat situ banyak perkongsian, boleh contact direct WhatsApp. Saya boleh sharekan kita punya katalog. Kita memang our concept is beautify kan any space. Kita tak nak bertani, berkebun dalam keadaan rasa macam alamak, tak cantik, tak syoknya. Kita nak dalam keadaan syok, yang best. Orang datang tengok pun, orang datang visit pun kan rasa bangga. Hey, jomlah tengok sistem Mai. Taklah macam saya bertanam sayur. Macam malu je boleh kan. So, kita tak nak macam tu lagi. Oh, dah rasa macam wow. Jadi bila kita letak konsep as a beautify any space, sebab itulah saya buat perbandingan dengan water fountain ni. Kami boleh makan ikan, kami boleh makan sayur, kami tak perlu maintain pun air. So adakah aquaponik ni mahal? And at the same time dia boleh mencantikkan ruang sama macam water feature fish pond juga. Adakah kami mahal? Jadi kita nak kena buka lah minda, mindset, everything apa semua. So macam itulah. So ini saya introduce. Kalau rasa masih belum bersedia, saya belum bersedia jugalah Mami Mai. Dengar Mami Mai sembang pun belum bersedia juga nak tanam. Okeylah, belilah sayur Mami Mai kan. Saya tanam daripada hati yang ikhlas ni dengan penuh kasih sayang. Saya tanam sayur. Banyak sangat dekat kebun Mami Mai ni. Saya memang open untuk sell. Sebab kita ada membership program kan. Memang kita jaga member-member kita untuk makanan yang sihat. Macam saya cakap tadi, saya edarkan sekali hidup itu. Dekat mana-mana seluruh Selangor. Guna dalam motor ke kereta ke kita hantar. Hantar ke mana saja order yang ada. So kita bekerja bersama dengan platform Asia Fresh, dengan Agro Mart. And kita pun ada beberapa platform kita sendiri untuk tujuan pengedaran. Selain daripada jiran-jiran saya lah yang datang beli kan. So this is the biggest farm yang saya ada sekarang. Daripada tadi yang palang-palang sampel itu kan. This is how I grow myself in this aquaponic. And saya tak boleh stop dekat sini sahaja sebab saya tahu kalau saya stop sampai sini saja benda ni takkan sustainable. So we build system, we create the distribution method, new method of distribution. Kita create the way of we enjoy the vegetables. Bukan lagi ambil hampas-hampas yang daripada mana-mana kan. So we want to change the landscape of farming ni. And the landscape of distribution vegetables ni kita try to change. So daripada sini ni yang Mami Mai punya shop lah bagi siapa yang rasa belum ready kan. So daripada big farm somewhere dekat ruang tanah-tanah yang besar kita bawa dekat the hub dekat bandar besar. To make sure dia masih hidup, masih fresh. And daripada situ baru kita bawa menggunakan apa-apa method lah. Orang nak walk in pun boleh kan. So ini kita punya konsep. How it works from the big farm go to the hub and dalam box sampai kepada you. So saya dulu bermula daripada semua, mungkin semua penonton, saya bermula daripada titik yang sama. Saya tak tahu, saya just sekadar nak mencari satu hidup saya. Okay, but it growing kan, langgar di sana sini besar, tapi saya ada satu hala tuju yang jelas. So daripada situ dah boleh buat dah lebih pula pengeluaran ni kan, boleh jual everything apa semua. Daripada boleh jual dah tak ada orang yang supply system, we becoming system provider, hardware provider. So daripada situ saya cakap tak boleh kalau saya tak buat jadi satu one stop center. Ni person yang ada supply semua benda ni tak akan sustainable. Not only talking about system, bila sistem dah besar-besar bagai tak ada tempat untuk dijual, tak ada konsep penghantaran yang proper, kan? Jadi benda ni tidak akan pergi jauh. So this is the way lah yang kita nak menjadikan this aquaponic ni sustainable. Ni walk-in agro box saya. Bagi siapa yang menonton yang rasa belum ready bercucuk tanam boleh cari Mami Mai. This is kita punya box untuk walk-in. Kan ada yang box kecil, box besar. Box kecil ni nak jadikan gift pun tak apa. Kalau boleh tengok kan rupa bentuk sayur yang sangat comel ni, kita buat gubah-gubah ni, dah jadi buket ni, buket of flower kan. Lagi baik bagi ni daripada bagi bunga yang tak boleh apa-apa. Ini saya gubah sendiri tau. Saya bukannya floris tak faham. Cucuk sampel. Tapi sebab dia hidup, kalau 4-5 hari pun dia belum mati, macam inilah keadaan dia. Jadi buat perhiasan tiba.
edibles kan, nak buat perhiasan dulu sebelum makan pun dah tak jadi masalah. Dan sayur saya jangan letak dalam peti, letak je dekat luar. Letak kat peti nanti tak tahu apa cerita sayur tu, silap-silap air bulan lupa pun ada sayur kan. So inilah rupa dia. And this is kita punya premium subscription Agrobox. Kita ada box untuk delivery. The concept is kita bagi 2 unit box, kita hantar dekat you makan sampai habis, you order baru, kita hantar box baru, box dah habis tu pulang kat kita. Pulang balik. Basket. So jadi kita dah tak ada lagi, kita jaga alam sekitar, tak nak lagi plastik-plastik pembungkusan, tak nak membazir on the box ke apa semua, kita guna basket ni sahaja, return balik. So this is kita punya membership program, premium. And siapa yang tak nak ambil premium pun boleh, ambil pun boleh. Dia kita ada 2 minggu, ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Penghantaran kita memang rutin setiap minggu. Jadi enjoy lah makan makanan sihat ni. Saya tadilah jadi malam aku nak start kereta, nak pasal hari everything semua kan. Jadi semua dah sampai dekat doorstep. And not only that, ramai yang orang komen inilah bagi remark dekat saya. Sayur-sayur Mami Mai ni tak pernah ada lah dekat luar. Pelik-pelik now. Ya, sebab kita boleh tanam sendiri kan. Suka hati lah nak tanam apa pun kan. The other reason kenapa dekat luar tu macam-macam sayur pelik-pelik tak ada, sebab dia sangat susah nak tanam. Serangga, if you talking about superfood, kale ke, red mizuna ke, apa semua, mustard ke, serangga sangat suka. Serangga sangat suka. Itu semua kategori superfood. Bukan kita je yang suka dengan superfood. Serangga lagi suka. Bila dia suka, petani nak jaga susah. Kan, nak kena banyak racun, bagai, nak jaga susah. Kos tinggi. Racun mahal. Racun hari tu dah naik dekat berapa? 200%. 200%. Jadi siapa yang nak tanam all this superfood ni, yang susah nak jaga ni? Baik aku tanam yang sampel-sampel nak tanam. Jadi balik-balik dia orang cakap, kita orang balik-balik makan kangkung, makan bayam, makan sawi. Cuma yang pelik sikit. Kalau ada kale pun, pasar raya besar-besar je baru ada. Itu pun macam takut pergi tengok kan. Jadi itulah cerita sebenar dia. Dia susah nak tanam, kos dia tinggi, dia takkan nak tanam. Jadi di kebun saya tak ada isu tu, saya tanamlah apa-apa saja. Saya letak dengan harga yang mampu milik berbanding organik di luar. So that's how kita make healthy living tu, kita buat aquaponics using my system ni the most affordable untuk healthy living. Macam-macam ada, kita boleh bagi, kita boleh tawarkan. Jadi macam itulah kita punya program. So sekarang ni love in a box. That's my concept of doing this delivery. Tengok comel-comel tu digubah. Geram. Tengok kan. Kalau rasa pergi supermarket tu tengok bahagian organik, teringin nak makan organik. Tapi bila tengok harga, kan, inilah peluang kalau anda nak rasa makan sayuran organik tapi pada harga yang berpatutan, bolehlah try ni package daripada Mami Mai ni. Daripada Agro Valley yang Mami Mai punya. Sebab satu lagi juga, kalau kita pergi dekat sana memanglah nampak organik, harga tu satu mahal. Lepas tu ada rasa kan di hati ni, betul organik, organik. Saya pernah rasa. Sebab ada kes jiran saya, anak dia umur 7 bulan. Chinese family, anak dia 7 bulan, memang langsung tak boleh makan any chemicals punya bahan. Dia makan sayur-sayur yang bukan organik memang akan sakit. Jadi dia beli sayur dekat Jasco, rumah kita orang dekat dengan Jasco. Dia beli dekat Jasco organic only. One day dia beli, anak dia balik makan terus kena masuk ward, kena inhaler semua ni, kena nap semua oksigen. So dia macam betul ke tak? Organik ni scary, memang scary sangat sebab umur baru 7 bulan. Bila dia pergi dapatkan sayur aquaponics, not from my farm lah that time sebab farm saya belum jual, dia dapatkan daripada farm lain. Aquaponic 100% practice of aquaponic sayur yang dia beli tu tak ada masalah. Walaupun sayur aquaponic yang dia pergi tu tak ada pun label-label organik bagai tu kan. Anak dia okey. So from that moment dia subscribe dengan kebun tu lah. Satu tower that grower bagi untuk anak dia je. So itu yang saya cakap, tak boleh main-main. Memang at least
if you tahu mana-mana grower yang buat aquaponik punya practice, pergilah support diorang, dapatkanlah sayur diorang, sebab diorang tak boleh nak main cheating-cheating masuk sikit je, memang dia sistem, the whole system akan jadi malfunction. So tak perlu nak, but of course bagi sesiapa macam saya buat secara komersial besar-besaran macam saya buat dekat Setapak tu, memang kita towards that we apply untuk sijil cert organik dengan Jabatan Pertanian, everything apa semua kan, sebab we want to put ourselves in a position yang orang tak boleh nak question. Kalau ikutkan by practice sendiri, memang orang dah tak boleh nak question. And then in fact our farm kita open je, siapa nak datang tengoklah ikan kita orang okay je. In fact by the time you datang tu you nak harvest, kita time-time tu juga harvestnya, bukan ambil sayur daripada lain, tak ada pun. So itulah kita punya perkongsian. Dah habis dah. Tak ada dah. Wah, banyak juga perkongsian. Panjang je. Panjang juga. Tak apa, tapi semua informatif lah yang kita memang kita perlu tahu kenapa kita nak buat aquaponik ni. Sebenarnya aquaponik ni bukan je apa orang kata sistem tanam sayur dengan dapat ikan sahaja, tapi dia adalah simbiosis dia untuk kehidupan yang lain juga, dan termasuk untuk kehidupan kita jugalah kan. Betul. Yalah, sebab kalau saya nak wrap up dalam bentuk yang paling singkat sekalipun, macam saya dah cuba seringkas yang mungkin, tapi takut macam benda tu tak berapa sampai. Mungkin tak apalah kot kalau mana rasa yang macam tu kan, boleh ketepikan, absorb yang mana betul-betul yang informatif. Biasalah kalau dah sembang dengan Mami Mai ni panjang. Orang banyak pengalaman, berapa belas tahun dah membuat aquaponik ni kan. Saya buat aquaponik daripada 2017. Tak adalah panjang sangat, tapi secara komprehensif. Hidup saya, harian saya, saya buat, saya tengok pembesaran, saya kaji macam mana sistem baru sebulan, sistem setahun, apa beza dia, apa bacaan dia. So kita R&D secara komprehensif. Nak cakap lama, mungkin orang lain pun lebih lama daripada saya, ada juga dekat luar tu, tapi mungkin buat secara skala hobi dan untuk minat sendiri kan. Mungkin sistemnya pun berbeza kan. Sebab tu saya cakap ni first time saya tahu pasal aquaponik dah lama, tapi ni first time saya tengok sistem aquaponik daripada yang Mami Mai bawa. Maksudnya sistem apa namanya tadi? Aquarius. Kita namakan Aquarius. Ni first time ada beberapa siri. Kita ada 4 siri je. Siri kecil orang baru nak belajar. Lepas tu siri besar sikit orang dah belajar rasa nak try jual. Itu S100 pokok. Lepas tu dia ada S1800 tu besar, dah boleh sangat nak jual. Ataupun orang komuniti dia nak satu grup. Itu. Lepas tu kita ada yang paling besar tu lah extend 10,000 pokok. Itu memang dah sangat besar. Semua teknologi ada dekat dalam tu. Kita ada intervention of the teknologi yang turunkan suhu kepada level seperti Cameron Highland punya suhu. Sayur salad ke yang dekat suhu sejuk, semua kita boleh buat. Kita boleh buat. So jadi ada pelbagai, ada beberapa lah jenis-jenis. So yang ini baru introduction je tau. Kalau yang penonton yang tengok ni baru introduction. Belum lagi kita masuk detail-detail lagi. Tapi kalau nak detail-detail tu kena tunggulah kita punya bengkel nanti, atau boleh terus kontak dekat Mami Mai punya page tadi. So boleh tanya dengan Mami Mai macam mana nak join bengkel Mami Mai. Impianan pun nanti insyaAllah kan dia buat bengkel dengan Mami Mai juga. So nanti kita akan letaklah link yang untuk bengkel Impiana. Kalau yang ingin join terus dengan atau nak tanya terus dengan Mami Mai macam tak sabar-sabar kan, bolehlah kontak Mami Mai terus. Nak pergi kebun pun boleh, nak ziarah. Nak pergi kebun pun boleh. Kalau macam kita walk in ke kebun tu, konsep plugging sendiri ke? Saya ada pernah buat konsep plugin sendiri dulu, tapi dia ada benda yang tidak berapa sesuai. Sebab bila plugin sendiri ni, mungkin kalau saya ada sistem yang memang untuk orang plug-in sahaja. Sebab sekarang ni kita ada sistem yang memang untuk grow. Jadi kalau orang cabut sana cabut sini, mungkin dia tak berapa mahir lagi, akar putus sana sini kan, yang kita ambil dan keluarkan tu, yang ditinggalkan tu jadi rosak.
Itu satu. Lepas tu satu lagi pula, dia mungkin akan membawa masuk banyak serangga bawaan. Dia ikut badan kita kan. Memang saya ada greenhouse. Saya open kebun saya, orang datang sebab itu by appointment. Ada berapa orang je boleh masuk. Selesai je orang masuk, saya akan sanitize semua. Sebab kita buat organik, serangga masuk je memang satu kebun kita kena keluarkan. Kita kena hapuskan. Jadi dia sangat sensitif. Mungkin juga in future, kita akan buat satu sistem yang kecil sikit yang untuk orang datang hari ni, visitor ada berapa orang. Mungkin yang nak masuk petik-petik kawasan tu je. Jadi kalau rosak-rosak itu je pokok, tak ada masalah. Untuk masa sekarang ni kira kurang sesuai. But ramai juga yang singgah datang tu, dia orang tak nak pun petik. Mami Mai lah petik, yang mana cantik, yang mana okey. So, cuma yang pening kepala pula. Nak menunggulah, nak tengok kita pack lah apa masuk dalam box lah sampai sembang, sambil belajar kenal kita punya sistem. Sebab kita ada dekat tapak saya ada L200, ada A540 tu dia sama dengan L600 when dia upgrade. L600 upgrade. So kita ada S1800. Jadi diorang datang nak tengok-tengok sistem. Sambil-sambil tu saya harvest lah untuk diorang. Tak ada orang takut nanti patah lunyai. Diorang pun tak nak. So itulah konsepnya. Tapi kalau puan rasa nak buat plug sendiri tu boleh je, maklum lah. InsyaAllah nanti Impiana akan arrange satu trip untuk live dekat sana pula nanti. Nak feel kan, boleh je. Teringin sangat. So yang ini perkongsian untuk kita cerita pasal introduction. Nanti kita pergi lagi ke farm Mami Mai nanti. So kita tengoklah pula apa yang ada. Cakap sembang macam ni orang tak macam tak percaya pula kan. Betul ke? Saiz gazebo ada 2,000 pokok. Macam tak percaya kan. Macam mana tu kan. Nanti so nanti kita pergi tengok sendiri dekat kebun. Okey Mami Mai, banyak dah perkongsian hari ni saya rasa. Nanti kalau apa-apa, Impian akan kontak dengan Mami Mai balik untuk kita punya next live lah, boleh? Boleh, tak ada masalah. Bagi tahu je. Cuma kadang-kadang kena bersabar lah. Mami Mai ni macam-macam hal. Anak ramai kan. Kerja lagi. Macam-macam hal. Lagi pun tengah sibuk kan. Sistem baru orang nak kenal. So memang kita kena sibuk memperkenalkan. Betul tak? Yalah, betul lah tu. Okay. Tapi bagi yang dah merancang atau sedang mencuba nak berkebun, rasa macam tak tahu nak buat kebun macam mana. Saya rasa sistem aquaponik dari Mami Mai ni adalah antara yang terbaik walaupun dia punya kosnya agak tinggi, tapi keluasannya dan orang kata pulangannya tu cepat dan banyak. Pulangan cepat dan banyak, itu yang kita punya target. Jadi ROI dia pun sangat cepat. So macam tadi Mami Mai kata ada yang risau pasal kos nak buat semua tu kan. So Mami Mai pun akan ajar semua dalam bengkel dia nanti. So kalau siapa-siapa yang berminat, bolehlah join bengkel Mami Mai nanti. Mami Mai, terima kasih banyak-banyak untuk hari ni. Terima kasih menjemput saya. Terima Impiana kasih jugalah banyak perkongsian jelas dan orang kata banyaklah info yang kita nak kena hadam lah pasal aquaponik ni. Ni baru introduction lah, belum lagi masuk sistem yang betul-betul. Ya, betul. Yang baik tu datang daripada Allah, yang kurang tu saya ya. Saya pun mohon maaf banyak-banyak dan berterima kasih banyak-banyak sebab menjemput. Ya, terima kasih banyak-banyak juga. Apa-apa pun terima kasih sekali lagi. Okey Mami, bye. Assalamualaikum. Okey, bye semua. Salam sayang daripada Mami Mai. Waalaikumsalam.